Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa khabar hari ini bapa, ibu, tuan, puan di mana juga berada. Hari Jumaat yang penuh dengan keberkahan ini, mari kita berdoa banyak-banyak memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hari ini kita akan membicarakan salah satu lagi kekuatan, iaitu yang ada di dalam asal, yakni dalam madu lebah. Di dalam tajuk kita ialah HB spray ataupun hemoglobin spray. Masya Allah ya, perbincangan kita ialah tentang bagaimana satu gejala penyakit yang ada hubungan dengan madu lebah. Iaitu apa? Penyakit HB ataupun HB yang rendah. Bila HB rendah, maka di sini disebut sebagai anemia, yakni tidak cukup sel darah merah dalam tubuh badan manusia. Maka tanda-tandanya apa? Pertama, kelelahan, ya, lemah waktu pagi terutamanya. Ya, kemudian kelelahan, kemudian dia sering pusing-pusing, ya, kemudian kulit dan gusi yang pucat, yang jadi kalau kita tengoklah dia jadi macam putih saja. Kemudian sesak nafas. Pagi-pagi dia sesak nafas. Jantung pula berdebar tak berketentuan, berperaturan. Jadi sekejap kuat, sekejap perlahan dan pandangan pun jadi kunang-kunang. Nah, ini kadang-kadang membuatkan seorang yang banyak menderitanya ialah kaum ibu lah, yang membuat seseorang itu rasa nak tidur, rasa malas nak bangun, nak bekerja. Jadi kadang-kadang itulah kita kena jangan banyak kita sangka ya, sangka buruk terhadap orang. Kadang-kadang kita nampak orang tu macam malas. Tapi dia sebenarnya bukan malas, tapi dia anemia. Anemia ini membuatkan dia demam, lesu dan tak mampu untuk lakukan apa lagi. Itulah di antaranya. Jadi Allah SWT buat ya sebagai asas dalam tubuh badan manusia ini memerlukan darah. Jadi oleh sebab itu Allah membuat darah itu daripada madu lebah. Madu lebah boleh dijadikan sebagai darah manusia. Jadi macam mana madu ini, maka kita lihat bagaimana satu penelitian yang menunjukkan bahawa kandungan kalsium yang ada di dalam madu lebah itu adalah kekuatan untuk tulang manusia. Jadi oleh kerana di dalam tulangnya itu ya ada sum-sum tulang, maka dengan sendirinya maka kekuatan tulang itu bergaris lurus dengan kecukupan sel darah merah. Jadi oleh sebab itulah maka kenapa kita perlu mengambil madu. Masya Allah ya. Okey, satu perkara lagi yang Pak nak sebut ya. Biasanya kalau orang hamil, biasa sakit gigi, sakit tulang dan sebagainya. Ini juga adalah kerana kekurangan berlakunya kita kata keropos tulang ya. Iaitu antaranya ialah kerana kekurangan density tulang tersebut, ketumpatan tulang tersebut. Jadi bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Ya, minum madu lebah. Bismillah, minum lebah. Dan kalau produk kita ialah namanya HB Spray. Masya Allah. Kemudian yang kedua, kemudian kita lihat bagaimana anak-anak ataupun remaja yang kalau kita mengambil madu ini, dia cepat pembesarannya. Pembesaran manusia itu bergantung pada strukturnya ialah tulang. Jadi begitulah ketika kita mengambil madu ini. Kemudian seterusnya kita tengok bagaimana pengambilannya itu juga menjadi salah satu daripada kesihatan tulang madu ini, kerana dia mengelakkan daripada gangguan-gangguan penyakit seperti reumatik, sakit sendi, flu, ada TBC dan lain-lain lagi. Banyak juga yang Pak Haji lihat ya, orang yang jadi TBC tulang ya, TBC tulang ini semua memicu kepada anemia ataupun kurang HB. Jadi bagaimana cara dia untuk kita nak merawat semuanya ini? Madulah, balik pada madu. Subhanallah. Nah, dengan pengetahuan itulah maka kita telah menghasilkan satu produk dengan mengambil kekuatan asid fenolik dan quercetin yang ada di dalam madu itu
maka kita jadikan dia salah satu daripada ubat dalam bentuk spray atau dalam fahaman sprayologi. Dengan hanya kita spray saja pada wajah kita, pada dalam mulut kita pada waktu pagi, spray. Kalau masih lagi pusing, spray lagi. Kalau masih lemah lagi, spray lagi. Sampai dia akan mencukupi dosis yang diperlukan. Kita tak bolehlah kita nak spray ni, kita kata kita spray tu, kita hitung-hitung ya. Kita tengok pada tubuh badan kita, keperluan tubuh badan kita. Waktu mana yang terbaik kita spray? Waktu pagi belum makan apa-apa lagi. Belum makan apa-apa lagi, perut dalam keadaan lapar. Pada ketika itu kita berikan HB spray, maka terbaik. Ya, tempohnya berapa lama kita nak nampak dia boleh pulih semula ini? Tempohnya dalam tempoh 10 hari biasanya dia akan pulih. Ya, kalau tak pulih kita teruskan lagi sampai dah back to normal. Biasanya kalau kita kurang darah, apa yang dilakukan di rumah sakit? Dimasukkan darah lagi ya. Dimasukkan darah lagi. Tapi bagi peningkatan darah HB, selalunya orang akan buat penambahan darah. Itu blood transfusi itu bila bacaan HB-nya 5 ya, 5 ataupun 6 dan sebagainya. Tapi bila ditambah dengan darah itu tak juga banyak meningkat ya. Kita perlukan 11 ke 12 HB-nya itu. Jadi oleh sebab itu maka perlu banyak darah yang digunakan. Berbeda dengan HB spray yang sangat mudah. Bila kita spray saja darah akan meningkat dengan cepat. Sebab apa? Sebab kita ini hanya menjalankan saja. Allah yang menyuruh kita menggunakan, ya. Kerana madu itu sebagai syifa'ul linnas, sebagai penawar kepada manusia. Maka penawar obat kepada manusia ni Allah yang mencipta manusia. Allah yang menciptakan tulang manusia. Allah yang tahu tulang itu terdiri daripada kalsium. Maka Allah buatlah obatnya ada pada madu lebah. Maka Allah turunkan wahyu mengatakan bahawa madu itu adalah penawar ataupun obat bagi manusia. Jadi kita ambil dengan yakin lah. Kita ambil dengan penuh keyakinan. Kerana yang jadi masalahnya pada kita ini, kita banyak hanya akan berfikir di sudut logik akal. Logik akal tu apa? Cuba cerita apa yang ada di dalam madu lebah itu. Itu yang kedua. Yang pertama, terima dulu. Terima dulu sami'na wa ata'na. Apa yang Allah sebut dalam Quran, kita terima dulu. InsyaAllah.